termasuk kepada bidang sirah dan tamadun Islam. Pelajaran 20, terbitnya Fajar Dakwah. Okey. Dakwah Rasulullah SAW ni terbagi kepada dua, itu dakwah secara sulit dan dakwah secara terang-terangan. Okey, yang pertama, misi dakwah Rasulullah SAW bermula apabila turunnya wahyu daripada Allah SWT. Firman Allah SWT, okey, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Okey, surah Al-Muddathir 74 ayat 1 hingga 5. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah ingatan dan amaran kepada manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Rasulullah SAW melaksanakan tugas dakwah secara sulit terlebih dahulu. Okey, pada peringkat ini, baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat sahaja. Antara orang yang awal memeluk Islam termasuklah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, yakni isteri pertama baginda, Ali bin Abi Thalib, yakni sepupu baginda, dan Zaid bin Harithah, pembantu baginda. Yang ketiga, hal ini diikuti pengislaman sahabat Rasulullah SAW, itu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat baik baginda. Abu Bakar pula berjaya berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat seperti Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dakwah secara sulit ini mengambil masa hampir 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, umat Islam berjumpa dan solat secara bersembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Pusat penyebaran Islam pada masa ini adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Okey, dakwah secara terang-terangan ni terbagi pada dua, itu yang pertama kepada kaum kerabat dan yang kedua kepada masyarakat awam. Okey, strategi dakwah secara terang-terangan ni terbagi kepada 4. Yang pertama adalah ucapan awam. Ucapan awam ni maksud dia baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat ke Mekah beriman. Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah SWT dan meyakini hari kiamat. Itu adalah pengucapan awam. Okey, strategi yang kedua adalah mencari sokongan. Mencari sokongan ni maksud dia Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Okey, pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelakkan gangguan kafir Quraisy. Okey, strategi yang ketiga adalah mencari tempat yang selamat. Okey, mencari tempat yang selamat ni maksud dia Rasulullah SAW memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni adalah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik. Okey, seterusnya yang keempat,
strategi yang keempat adalah mengadakan jamuan. Mengadakan jamuan ni Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Okey, seterusnya kita masuk kepada hikmah strategi dakwah. Okey. Dakwah dakwah ni adalah tugas Rasulullah SAW. Melalui dakwah, ajaran Islam dapat disebarkan kepada seluruh manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ni bukan sahaja melalui kata-kata tetapi juga melalui tingkah laku dan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara terancang dan berstrategi. Antara hikmah strategi dakwah Rasulullah SAW termasuklah hikmah secara sulit dan hikmah secara terangan. Hikmah secara sulit ni adalah untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk memastikan ajaran Islam ni dapat diterima tanpa gangguan. Seterusnya, hikmah secara sulit adalah untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Antara hikmah secara terang-terangan, hikmah dakwah secara terang-terangan adalah yang pertama untuk menyuntik semangat dakwah dalam diri umat Islam. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Syiar ni apa? Lambang keislaman itu sendiri. Yang ketiga, untuk kemaslahatan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Kita tengok kepada faktor penentangan kaum musyrikin. Faktor penentangan kaum musyrikin dalam penyebaran dakwah Rasulullah SAW ni terbagi kepada 4 kategori, iaitu pertama aspek agama, kedua aspek sosial, ketiga aspek politik dan keempat aspek ekonomi. Yang pertama kita tengok dalam aspek agama. Mereka ni berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu mereka percaya kepada Tuhan yang berbilang. Maksudnya mereka percaya kepada Tuhan yang banyak. Mereka menolak keesaan Allah SWT dan menafikan hari kebangkitan. Yang kedua dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial ni, mereka berpegang kuat dengan semangat perhimpunan dan mengamalkan perhambaan. Oleh itu, mereka ni menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Yang ketiga dalam aspek politik ni, golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka ni melihat Islam ni sebagai ancaman yang membahayakan dan kepimpinan mereka. Mereka melihat Islam ni membahayakan kepimpinan mereka. Seterusnya dalam aspek ekonomi, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka ni terjejas bila datangnya ajaran Islam. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Itu adalah faktor penentangan dalam aspek ekonomi.